Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada tazkirah mungkin 10 minit ataupun 15 minit. Ini penting bagi kita ya. Untuk kita untuk kita ambil lah pelajaran penting ni. Di antaranya ialah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar ketika kita duduk di majlis. Memperbanyakkan istighfar ketika kita duduk di majlis. Tak kisah majlis apa. Majlis ilmu ke, majlis musyawarah ke. Yang penting majlis. Di mana dia duduk ya bersama-sama, dia disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Tengok di sini ya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diceritakan oleh Abdullah ibn Umar, dia berkata, إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. Ni tengok ni. Yang bermaksud, ya, ni kata Abdullah ibn Umar. Jika kami hitung, ni. Tengok. Betapa telitinya para sahabat, betapa cintanya para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar yang diucapkan oleh baginda Nabi ni dihitung oleh sahabat ni. Dia mau tengok berapa baginda hari ini baca istighfar. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini diselidiki, diteliti. Sebab dia ingin mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta istighfar yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, dia dihitung. Padahal baginda Nabi SAW istighfar ni dia tak kuat. Tapi diselidiki. Kira-kira berapa baginda Nabi SAW baca istighfar ketika beliau duduk di satu majlis. Kata Abdullah ni, jika kami hitung baginda Nabi dalam satu majlis mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. 100 kali. Kita berapa? Berapa kali kita baca istighfar? 2, 3, 4 itu pun kalau kita baca. Kebanyakan daripada kita terus tak baca. Kecuali selepas solat. Zikir pagi, zikir pagi, zikir petang. Yang baca zikir pagi, zikir petang, mesti dia akan baca istighfar 10 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, setiap baginda Nabi duduk di majlis, ya, baginda Nabi membaca istighfar 100 kali. Tak kurang daripada 100 kali. Kalau tak silap dalam hadis yang lain 70 kali. Tengok ni. Apa yang baginda baca? Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini baginda yang dijamin masuk syurga. Kita belum tentulah. Ya, memang kita masuk syurga lah. Tapi mungkinlah kita ada kemungkinan kita ada yang masuk syurga terus, ataupun ada yang masuk syurga lambat, ataupun ada yang masuk syurga jatuh dulu. Mungkinlah, naudzubillah. Ini yang dibaca ni baginda Nabi. Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli wa tub alayya. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Innaka anta at-tawwabur rahim. Anta at-tawwabur rahim. Ni tengok. Apa maksud dia? Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah aku, berikanlah aku keampunan. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau at-tawwab. Ini salah satu nama Asmaul Husna. Ini kita belum jelaskan lagi. At-tawwab, yang banyak menerima taubat, berulang-ulang menerima taubat. Ar-Rahim, ini kita sudah pelajari nama Asmaul Husna, yang maha mengasihani. Ni tengok ni, kita duduk saja, kita meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertaubat kepadanya. Ini yang
perintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita duduk di suatu majlis, jangan sampai kita terlepas membaca istighfar kepada Allah. Kalau kita tak hafal kalimah ni, boleh kita baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tapi lebih eloknya, lebih sesuainya baca ni. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun boleh dibaca ketika kita sujud. Ni bagus. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ataupun boleh baca sebelum salam. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kenapa ini sangat penting kita baca? Sebab yang pertama kita minta keampunan. Yang kedua kita bertaubat. Itu dia. 100 kali. Ustaz. Hah? Selepas dua 100 kali boleh baca ni? Boleh. Kita duduk majlis macam ni kan? Majlis ilmu saya dengar. Kalau kita dah majlis ilmu, kita baca konsentrate pada pembacaan. Memang konsentrate. Tapi di situ kalau ada masa lah, kalau ada masa untuk baca tak apa, sambil baca Rabbighfirli untuk mengalir kita berdoa. Kalau dia tak boleh konsentrate terhadap penjelasan ilmu tu, tinggalkan dulu ni lah. Ataupun kalau selepas belajar ilmu, selepas taklim, ambil dulu masa dalam 5 minit ke ataupun 3 minit, baca ni dulu. Tapi tak mungkin lah, punggung sudah dicucuk oleh setan, suruh cepat keluar kan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ni yang bagus kita baca. Okey, cuba kita baca ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh hafal ya? Hafal ya? InsyaAllah hafal. Senang je. Ini kita selalu baca Yufirli ni. Tub alayhi selalu kita baca. Innaka antat tawwabur rahim. Senang je. Rabbi Yufirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kalau tak nak baca 100 kali, macam susah nak kira, so kita ada dalam kendaraan, das motor ke ataupun dalam kereta, bacalah. Semampu dia nak baca. Tak perlu kira. Rabbi Yufirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Rabbi Yufirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Nak baca sebelum tidur tak ada masalah. Yang penting jangan sampai tidak dibaca. Okey. At-Tirmidzi meriwayatkan dengan redaksi At-Tawwabul Ghafur. Dalam riwayat At-Tirmidzi bukan innaka antat tawwabur rahim, tetapi innaka antat tawwabul ghafur. Jadi boleh kita baca innaka antat tawwabur rahim ataupun innaka antat tawwabul ghafur. Nah. Dalil yang menganjurkan istighfar cukup banyak. Baik dari Al-Quran maupun hadis As-Sunnah. Di antaranya yang dari Al-Quran adalah firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Yang bermaksud, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh dia Maha Pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit kepadamu. Di antara istighfar ni tuan-tuan, faedah istighfar ni bukan hanya kita memohon ampunan. Faedah istighfar ni mendatangkan rezeki. Betul. Mendatangkan rezeki. Ini ayat Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di sini kata, tentu dia akan menurunkan hujan yang lebat daripada langit. Ini bermaksud memberikan rezeki. Banyak dalam hadis ni disebutkan ataupun dalam Al-Quran disebutkan bahawa di antara salah satu keutamaan membaca istighfar ni, dia akan mendapatkan rezeki daripada Allah. Ketika kita sempit, banyakkan istighfar. Dan alhamdulillah anak sendiri banyak membuktikan ni. Di samping baca ni, di samping sebut Asmaul Husna, doa-doa apa ni yang ada Asmaul Husna, ana selalu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi yufirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Dosa kita diampuni, taubat kita diterima, kita pun dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Untuk kita dapat rahmat Allah, banyakkan istighfar. Rahmat Allah itu luas, ada yang berbentuk rezeki, kesembuhan, sehat dan sebagainya. Nak sehat, nak kesembuhan, banyak istighfar. Ni dalil dia. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Jelas dalilnya. Tengok ni. Daripada Abu Hurairah, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah."
Kata baginda Nabi, sungguh demi Allah aku mengucapkan istighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. 100 lah. Lebih 70 kali. Baginda Nabi yang dijamin syurga. Kita pun tak tahu nasib kita nanti di yaumil qiyamah lah. Tapi banyakkan istighfar. Tiru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai baginda Nabi, amalkan amalan ni. Banyakkan istighfar ya. Minimum 100. Kalau kita tak nak baca astaghfirullahaladzim, kita boleh baca yang lain tu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apa yang tu hari? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh baca 100 kali tu. Ataupun kalau yang itu cukup astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak ada masalah. Ataupun astaghfirullahaladzim. Naam. Hada wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya daripada saya sendiri. Apabila ada kebenaran, itu datangnya daripada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.